Jawatan Kuasa Infrastruktur dan Pemantauan Jalan diwujudkan Kerajaan Negeri Sarawak. Apa peranan utamanya? Kita terus saja bersama rakan penyampai Vanessa Marin. Silakan, V. Ya, terima kasih dia. Tapi sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemara duli melawat stesen pelbagai bahan bakar Petros Darul Hana pada sebelah pagi tadi. Tengku Hassanal tiba di stesen berkenaan menaiki bas hidrogen dari Menara Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak SEDC kira-kira 10.45 pagi disambut Ketua Pegawai Eksekutif SEDC Energy Sdn Bhd Robert Hardin. Kemudian Tengku Hassanal berkenan mendengar taklimat mengenai operasi di stesen ini yang disampaikan oleh Robert Hardin serta melawat beberapa fasiliti termasuk pam hidrogen dan pam pengecas kenderaan elektrik. Turut menyertai lawatan Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi serta Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni. Lawatan diakhiri dengan penyerahan cenderamata kepada Tengku Hassanal sebelum berangkat untuk lawatan ke lokasi-lokasi berikutnya di Kuching. Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan MIPD mewujudkan Jawatan Kuasa Infrastruktur dan Pemantauan Jalan yang bertindak memantau proses penyelenggaraan keselamatan feri, projek serta isu berkaitan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, jawatan kuasa itu yang akan dipengerusikan Timbalan Menteri MIPD Datuk Insinyur Aidil Lariwu akan mengemukakan laporan penuh hasil pemantauan penyelenggaraan jalan di negeri ini pada Jun depan. Datuk Ahmad Douglas yang juga Menteri MIPD memaklumkan laporan itu turut akan dimajukan kepada kontraktor atau penyedia perkhidmatan berkaitan untuk tindakan selanjutnya. Langkah ini agar penyedia perkhidmatan penyelenggaraan jalan negeri terus melaksanakan tugasan dengan efektif dan berintegriti. Tambahnya, ia penting berikutan keselamatan pengguna jalan raya bergantung kepada struktur jalan raya yang baik. Beliau berucap dalam majlis makan malam gala bersama penyedia perkhidmatan penyelenggaraan jalan negeri di Kuching semalam. Sementara itu, dalam majlis berkenaan, Datuk Ahmad Douglas melancarkan aplikasi Public Road Intelligence Management System yang akan digunakan untuk memantau lokasi projek jalan-jalan yang bermasalah di seluruh bahagian negeri ini dengan lebih pantas dengan hanya diakses secara dalam talian. Sarawak mempunyai tenaga yang sesuai untuk menghasilkan teknologi yang berasaskan hidrogen. Menurut Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni, mana-mana negara di dunia ini boleh menghasilkan hidrogen, tetapi yang membezakan Sarawak adalah penggunaan tenaga untuk membelah hidrogen. Sarawak mempunyai tenaga hidro hijau, manakala negara lain perlu menggunakan bahan api fosil, tenaga nuklear dan sebagainya. Maka terdapat perbezaan hidrogen yang ada daripada negara, namun hidrogen yang dihasilkan di Sarawak adalah hidrogen yang bersifatkan hijau dan premium. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian International Conference for Green Energy, Computing and Sustainable Technology 2024 dan menandatangani memorandum bersefahaman MOU antara Ketin Malaysia dan Sarawak Energy Berhad SEB semalam. Jelasnya, Sarawak amat memfokuskan kepada industri hidrogen untuk bergerak ke hadapan. Dalam pada itu, beliau turut menyaksikan majlis MOU antara Ketin Universiti Malaysia dengan SEB untuk kerjasama meluas antaranya dalam bidang akademik, penyelidikan, penglibatan, alumni, program pertukaran, inkubasi, permulaan dan beasiswa. Selain itu, turut dirasmikan pelancaran program kejuruteraan tenaga dan kejuruteraan mekatronik baharu setelah kedua-dua program ini menerima akreditasi sementara daripada Majlis Akreditasi Kejuruteraan sebagai ijazah kejuruteraan yang diiktiraf industri untuk ditawarkan di Ketin, Malaysia. Masyarakat di semua peringkat umur diseru menghargai, melaksana dan mempraktikkan rukun negara yang menjadi nadi utama pembangunan negara. Aktivis sosial yang juga bekas ahli Parlimen Bukit Bintang Kuala Lumpur, Tan Sri Lee Lam Tai menegaskan mengadaptasikan kelima-lima rukun negara itu dalam setiap diri rakyat Malaysia termasuk golongan muda memacukan pelbagai aspek pembangunan termasuk ekonomi di negara ini. Semangat perpaduan tinggi tanpa mengira agama dan kaum juga antara kunci kemakmuran negara.
Walaupun telah bersara dari arena politik, namun semangat bersama rakyat menerusi pelbagai program sukarelawan, bantuan dan sebagainya terus beliau perluaskan ke dalam buku sebagai panduan dan rujukan masyarakat agar menghargai keharmonian dan perpaduan yang dinikmati. Ujarnya, negeri-negeri lain perlu mencontohi Sarawak dan Sabah dalam mempelajari tentang perpaduan, integrasi, masyarakat ramah dan baik dalam agama atau kaum dengan mengambil contoh perkongsian tempat letak kereta oleh Masjid An-Naim Lutong dan Gereja The Good Shepherd Lutong turut diabadikan dalam buku beliau. Beliau bercakap dalam majlis perkongsian buku nukilan beliau bertajuk Call Li Lam Tai di Miri. Hasil penjualan buku tersebut akan disalurkan kepada organisasi badan-badan amal di Malaysia. Perkembangan mengenai Sukan Sarawak edisi ketiga Suksar. Acara tinju telah pun melabuhkan tirainya petang semalam dengan diungguli oleh Zon Selatan yang berjaya memenangi 9 pingat emas. Sukan tinju mempertandingkan 12 kategori lelaki dan 4 kategori wanita dilangsungkan di stadium tertutup Sibu. Dalam kategori lelaki, Zon Selatan menang 6 pingat emas menerusi kategori 48, 51, 60, 71, 75 dan 92 kg. Bagi kategori wanita pula, Zon Selatan cemerlang dengan 3 pingat emas daripada 4 kategori yang dipertandingkan semalam iaitu menerusi kategori berat 48, 52 dan 57 kg. Satu lagi pingat emas pula dimenangi peninju wanita dari Zon Tengah menerusi kategori 63 kg. Zon Selatan berjaya memperolehi 9 pingat emas acara tinju dipertandingkan pada petang semalam. Sementara itu, Zon Tengah berjaya mengutip 4 pingat emas dalam kategori lelaki dan 1 emas dalam kategori wanita. Manakala Zon Barat pula menang 1 pingat emas menerusi kategori 80 kg. Sukan Sarawak edisi 3 Suksa 2023 akan melabuhkan tirainya hari ini dengan majlis penutupannya dilangsungkan pada sebelah malam nanti di Stadium Tertutup Sibu. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Dia. Baik, terima kasih V langsung dari Sarawak.